Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Baiklah, hari ini cikgu akan membincangkan tajuk tingkatan 2 Kerajaan Alam Melayu dalam subtopiknya ialah kewujudan Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, dalam bab sebelumnya iaitu 1.1 anda telah mempelajari konsep alam Melayu. Jadi, untuk hari ini, cikgu akan fokuskan kepada kewujudan kerajaan awal di alam Melayu. Baiklah, murid-murid, kita teruskan dengan 1.2 iaitu kewujudan kerajaan awal di alam Melayu. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimanakah kerajaan itu wujud. Okey, yang pertama adalah pertempatan kecil berkembang menjadi sebuah pelabuhan. Seperti yang kita sedia maklum, apabila ramai rakyat bertumpu di pelabuhan, maka pelabuhan itu menjadi semakin berkembang. Ekoran daripada itu, sebuah pelabuhan juga muncul menjadi pelabuhan yang strategik di mana terdapatnya kemudahan-kemudahan yang wujud di pelabuhan. Seterusnya, kerajaan awal wujud pada abad pertama. Antara kerajaan yang wujud pada abad pertama adalah Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Ini membuktikan bahawa alam Melayu mempunyai kerajaan sezaman dengan tamadun yang lain dan kerajaan ini telah berjaya membina kegemilangan yang agung. Baiklah, kita teruskan dengan antara kerajaan awal yang wujud di alam Melayu adalah Kerajaan Funan. Yang pertama, kita teruskan dengan Kerajaan Funan. Di manakah lokasi Kerajaan Funan? Lokasinya seperti dalam peta adalah terletak di lembah Sungai Mekong. Masanya adalah pada abad 1 hingga abad ke-6. Manakala pusat kerajaannya terletak di Vadapura. Baiklah, seterusnya kita perhatikan lokasi kedudukan Kerajaan Champa. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan di manakah lokasi terletaknya Kerajaan Champa. Lokasinya terletak di selatan dan tengah Vietnam. Masanya pula adalah pada abad kedua hingga abad ke-15. Ini menunjukkan sepanjang 13 tahun. Seterusnya, pusat kerajaannya adalah terletak di Indrapura. Baiklah, teruskan dengan lokasi Kerajaan Sriwijaya. Di manakah lokasinya? Cuba tengok di peta. Okey, lokasinya terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera. Masanya adalah pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Pusat kerajaannya terletak di Palembang. Baiklah, seterusnya Kerajaan Angkor. Perhatikan di manakah lokasi Kerajaan Angkor. Lokasinya terletak di lembah Sungai Mekong. Masanya adalah pada abad ke-9 hingga abad ke-16. Pusat kerajaannya ialah di Hariharalaya. Baiklah, seterusnya Kerajaan Majapahit. Lokasinya ialah terletak di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Masanya adalah pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Pusat kerajaannya pula terletak di kota Trowulan. Seterusnya, kita perhatikan di manakah lokasi terletaknya Kedah Tua. Lokasinya adalah di Sungai Emas dan Sungai Bujang. Masanya ialah pada abad ke-5 hingga ke-11.
Pusat kerajaannya terletak di Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang. Cuba kita perhatikan pula Gangga Negara. Cikgu harap murid-murid semua perhatikan betul-betul di manakah lokasi setiap kerajaan tersebut. Baiklah, lokasi Gangga Negara adalah terletak di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Masanya adalah pada abad ke-6 hingga ke-11 dan pusat kerajaannya terletak di Pangkalan. Okey, secara rumusannya, kerajaan-kerajaan alam Melayu wujud sejak awal abad pertama membuktikan bahawa ia telah membina kegemilangan yang agung seperti tamadun yang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita amat bersyukur kerana mempunyai warisan kerajaan yang agung seperti tamadun yang lain. Baiklah, kita teruskan bagaimana untuk menjawab soalan berbentuk esei. Okey, jom sama-sama kita menjawab soalan. Soalannya adalah, kerajaan alam Melayu telah wujud sejak awal abad pertama. Pada peringkat awal, kemunculan kerajaan Melayu adalah di lembah sungai. Mengapakah kerajaan-kerajaan alam Melayu muncul di lembah sungai? Okey, kita perhatikan markah yang diperlukan adalah 6 markah. Okey, soalan seterusnya, apakah iktibar yang anda peroleh daripada kajian terhadap kerajaan alam Melayu? Juga 6 markah. Okey, bagaimanakah cara menjawabnya? Okey, ini adalah contoh jawapan pertama. Jawapannya, kerajaan-kerajaan alam Melayu muncul di lembah sungai kerana tanah di lembah sungai adalah lebih subur. Kawasan-kawasan sekitarnya amat sesuai untuk bercucuk tanam kerana sungai boleh membekalkan air untuk pengaliran tanam-tanaman. Sementara itu, kawasan lembah sungai juga mempunyai bentuk muka bumi yang rendah dan juga rata. Keadaan ini sesuai untuk membina pertempatan dan telah menarik ramai orang berhijrah ke kawasan lembah. Selain itu, lembah sungai juga mempunyai bekalan sumber-sumber semula jadi yang kaya. Misalnya, sungai kaya dengan sumber makanan yang penting seperti ikan. Baiklah, kita cuba semak jawapan kita. Okey, cuba perhatikan. Kerajaan-kerajaan alam Melayu terletak di lembah sungai kerana tanah di lembah sungai adalah lebih subur. Jadi, lebih subur itu kita dah dapat 1 markah. Seterusnya, kawasan-kawasan di sekitarnya amat sesuai untuk bercucuk tanam kerana sungai boleh membekalkan air untuk pengairan tanaman. Cuba kita tengok sesuai untuk bercucuk tanam. Dah dapat 1 lagi markah. Dan sungai boleh membekalkan air, dapat lagi 1 markah. Seterusnya, sementara itu kawasan lembah sungai juga mempunyai bentuk muka bumi yang rendah dan juga rata. Okey, kita dapat markah. Keadaan ini sesuai untuk membina pertempatan dan telah menarik ramai orang berhijrah ke kawasan lembah. Okey, dapat lagi markah. Selain itu, lembah sungai juga mempunyai bekalan sumber-sumber semula jadi yang kaya. Misalnya, sungai kaya dengan sumber makanan yang penting seperti ikan. Okey, kita dapat lagi markah. Markah yang diperolehi oleh contoh ini ialah 9 markah. Manakala markah maksimalnya adalah 6. Tahniah kepada pelajar yang menjawab jawapan tersebut. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Iktibar yang anda peroleh daripada kajian terhadap kerajaan alam Melayu ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur
kerana dapat tinggal dan menetap dalam sebuah negara yang maju, terutamanya dalam bidang pertanian. Hal ini juga disebabkan terdapat banyak kawasan tanah yang subur di negara kita yang menggalakkan lagi aktiviti pertanian dijalankan. Sebagai contoh, negara kita merupakan antara negara pengekspor getah dan kelapa sawit utama dunia. Selain itu, kita juga hendaklah sentiasa menyokong usaha kerajaan dalam memartabatkan bidang pertanian di negara kita. Hal ini kerana bidang pertanian dapat meningkatkan ekonomi negara. Peluang pekerjaan juga akan terbuka luas kepada penduduk tempatan menyebabkan masalah pengangguran akan berkurangan. Okey, cuba semak jawapan yang diberikan. Okey, jawapan yang diberikan kita semak. Di manakah yang mendapat markah? Okey, iktibar yang anda peroleh daripada kajian terhadap kerajaan awal Melayu ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur. Bersyukur 1 markah kerana dapat tinggal dan menetap dalam sebuah negara yang maju. Menetap dan negara yang maju itu juga dapat markah, terutamanya dalam bidang pertanian. Hal ini juga disebabkan terdapat banyak kawasan tanah yang subur. Tanah yang subur juga 1 markah yang menggalakkan lagi aktiviti pertanian dijalankan. Menggalakkan dapat 1 lagi markah. Sebagai contoh, negara kita merupakan antara negara pengekspor. Okey, dapat lagi 1 markah. Selain itu, kita juga hendaklah sentiasa menyokong dapat lagi 1 markah usaha kerajaan dalam memartabatkan bidang pertanian di negara kita. Hal ini kerana bidang pertanian dapat meningkatkan ekonomi negara. Peluang pekerjaan juga akan terbuka luas kepada penduduk, mendapat markah, menyebabkan masalah pengangguran akan berkurangan. Okey, pelajar ini mendapat 9 markah, maksimalnya adalah 6. Okey, dia dapat 6/6. Tahniah kepada pelajar yang menjawab jawapan tersebut. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.